Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, barisan alijatan kuasa, para hadirin hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dibangkitkan sekali lagi daripada kematian yang sementara. Allah izinkan kita untuk terus dapat meneruskan kehidupan di atas dunia ini. Moga-moga tuan-tuan kita dapat menggunakan nikmat kehidupan ini untuk terus mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita daripada dosa dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah taala, amin. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita menyambung pengajian kita kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Kita masih lagi membicarakan suratul Fatihah, ayat yang keempat dan kelima. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Raja hari pembalasan, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami mohon pertolongan. Tuan-tuan, kita telah pun membincangkan sebelum ini bahawa Imam Asy-Sya'rawi dia menyatakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ibadun dengan abidun, dan kalimah abidun Allah tujukan kepada semua manusia yang merupakan hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta, maka kita ini adalah hamba, abid. Ya, sepatutnya tuan-tuan kita ni tidak ada pilihan melainkan
kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita ni hamba, abdi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, walaupun Allah cipta kita, yang sebenarnya kita ni hamba, tapi Allah bagi kita segala-gala nikmat dunia, sehingga ada di antara manusia yang lupa bahawa dia adalah hamba dan dia merasakan seolah-olah dialah Tuhan. Dia ada pangkat, dia sombong, dia ada harta kekayaan, dia lupa siapa diri dia, siapa Tuhan dia. Ya, sedangkan hakikatnya dia hanyalah sekadar hamba kepada Tuhan yang menciptakan dia. Namun di sana ada manusia, tuan-tuan, yang dia mengakui hakikat diri dia sebagai hamba, lalu dia hidup atas dunia ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Dia melaksanakan segala perintah Allah. Dia bersungguh-sungguh menjauhkan diri dia daripada larangan-larangan Allah. Maka orang yang begini, tuan-tuan, Allah gelar mereka dengan ibadun. Orang yang memang hati dia nak memperhambakan diri, nak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka orang-orang yang seumpama ini, tuan-tuan, Allah gelar mereka dengan ibadun. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad a'tal insan ikhtiyarahu fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beri kepada manusia pilihan dalam kehidupan dunia, fil ubudiyati, dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ni hamba, tuan-tuan. Tapi sama ada nak betul-betul jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tak nak, Allah beri kepada manusia al-ikhtiyar. Allah bagi pilihan. Ada di antara manusia yang memilih untuk jadi hamba yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sana ada hamba yang dia tak nak pun. Dia tak sedar pun bahawa diri dia hamba. Bila dia ada pangkat, ada jawatan, dia sombong. Dia rasa bahawa semua yang dia dapat itu adalah dengan sebab diri dia, bukan sebab Tuhan dia. Kekayaan yang dia ada, pangkat jawatan yang dia ada, kecantikan yang dia ada, kemewahan yang dia ada, dia rasa bahawa ini semua dia punya. Tak ada kaitan pun dengan siapa-siapa. Dia tak rasa pun bahawa diri dia tu adalah hamba yang diciptakan. Maka tuan-tuan, ya, Allah, sebenarnya Allah ciptakan kita. Dan Allah nak kita taat pada dia. Tapi Allah tak paksa, dan Allah beri kepada tiap-tiap manusia hakul ikhtiyar. Pilihlah. Ya, kamu nak taat pada aku, kamu nak bersungguh-sungguh ibadah pada aku, silakan. Tapi kalau kamu nak sombong, kamu tak nak beriman kepada aku, kamu nak derhaka kepada aku, buat apa yang aku larang, tinggal apa yang aku suruh, tuan-tuan, Allah bagi tiap-tiap kita ni pilih mana yang kita nak. Falam yuqhirahu fi syai', Allah tak paksa pun untuk kita buat sesuatu. Wala yalzam ghairal mu'min bihi bi ayyi taklifin, dan orang yang tak beriman, Allah tak paksa dia untuk buat taklifan-taklifan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak sembahyang, tuan-tuan, Allah tetap bagi dia makan. Dia tak beriman kepada Allah, dia tetap ada rezeki. Dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tak halang dia untuk dapat apa-apa nikmat dunia. Nak guna ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, guna matahari, dia tetap dapat. Nak sedut oksigen tetap dapat. Ada tak Allah paksa, tuan-tuan? Tak. Ya, Allah biar je, tuan-tuan, masing-masing pilihlah nak jadi apa, buatlah. Nak derhaka, buat.
nak beriman, silakan. Tapi itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal innal mu'min huwa alladhi yalzam nafsahu bitaklif. Bahkan kata Imam Asy-Sya'rawi, seorang mukmin bila dia taat kepada Allah, kita ni datang ke masjid, kita sembahyang, kita buat semua kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kita pilih untuk kita jadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah saat kita buat semua ni tuan-tuan Allah paksa kita? Tak. Batu kata Imam Asy-Sya'rawi, seorang mukmin huwallazi yalzama nafsahu, dialah yang paksa, dialah yang nak diri dia bitaklifi, untuk buat taklifan perintah-perintah hukum hakam yang, ya, wa bimanhajillah, dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nak jadi baik ni kita yang pilih, kita yang buat keputusan. Kalau kita nak jadi jahat, boleh tak kita buat tuan-tuan? Boleh. Kalau kita nak tinggal perintah-perintah Allah ni, boleh tak tuan-tuan? Kalau kita nak, boleh. Macam mana orang yang tak nak sembahyang, tak nak taat pada Allah, macam mana orang yang derhaka pada Allah, boleh. Sebagaimana orang yang nak derhaka pada Allah, dialah yang pilih untuk jadi begitu. Begitulah tuan-tuan, begitulah juga orang beriman kita ni. Kata Imam Asy-Sya'rawi, huwallazi yalzama nafsahu, orang beriman dialah yang, ya, ilzam, dia nak diri dia, ya, untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut peraturan-peraturan hukum hakam syariat Allah Subhanahu wa taala, fayadkhulu fi aqdin imaniyyin ma'allahi tabaraka wa taala. Dan orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, ya, sebab itu dinamakan orang yang berakidah. Kenapa dinamakan orang yang berakidah? Kerana dia masuk dalam aqdun, satu ikatan keimanan. Seolah-olah kita ni sedang berakad, sedang ikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku nak taat kepada Engkau. Ya Allah, aku nak beriman, aku percaya dengan segala perintah-perintah Engkau, dengan agama Islam yang Engkau turunkan. Kita sedang, ya, mengikat keimanan kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika najidullah, sebab itu kata Imam Asy-Sya'rawi, kita dapati Allah Subhanahu wa taala la yukhatabun nas jami'an fit taklif. Bila kita baca ayat-ayat tentang perintah-perintah dan kefarduan-kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Allah tidak akan menunjukkan suatu taklifan, suatu perintah kepada jami'an, pada semua orang. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala bila dia turunkan satu perintah, ucapan ataupun perintah tersebut Allah tujukan pada siapa? Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya, buktinya apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ayat berkaitan tentang puasa yang baru saja kita selesai laksanakan, tunaikan pada bulan Ramadan. Allah kata apa tuan-tuan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Puasa ni adakah orang beriman saja yang kena buat, tuan-tuan? Tak. Semua orang Islam Allah suruh puasa. Tapi saat Allah nak perintahkan puasa, Allah tak sebut ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Tapi Allah tujukan pada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sebab apa? Allah tahu orang beriman ni adalah orang yang dia sendiri nak diri dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah tahu. Sebab tu Allah tujukan pada mereka, orang beriman sahaja yang nak tunaikan, laksanakan apa yang Allah perintah. Orang yang tak beriman, tuan-tuan, dia tak kisah. Dia tak semayang pun tak kisah. Dia tak berzakat pun dia tak kisah. Ni ibadah haji kan, orang duk sibuk-sibuk merayu nak dapatkan ya tempat menunaikan haji, dia duit dah ada. Ya, kalau nak pergi package paling mahal pun mampu, tapi dia buat tak kisah pun, tak pergi haji. Sebab apa? Dia adalah orang yang tak beriman ini, orang yang tak nak paksa, tak nak ilzam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman, dia nak diri dia ilzam, konsisten ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, begitu juga ayat berkaitan ya solat dalam surah Al-Baqarah ayat 153 pun Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, semua ayat-ayat yang berkaitan tentang perintah buat kefarduan, ketaatan kepada Allah, Allah tujukan kepada orang yang beriman. Allah tak tujukan pada semua. Bukan maknanya yang orang Islam ni tak wajib, orang beriman saja wajib, dah. Tapi Allah tahu, tuan-tuan, hanya yang beriman saja yang sanggup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak beriman, tuan-tuan, dia tak buat pun. Ya. Apa kata Allah? Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Kita ni ada masalah ya, dapat musibah, dapat ujian dalam hidup kita. Allah bagi tahu pada kita, tuan-tuan, nak minta tolong pada Allah, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah dengan dua cara. Pertama, kena sabar ya. Sabar inilah, tuan-tuan, rahsia untuk kita berhadapan dengan satu musibah, dengan satu ujian dalam hidup kita. Kena sabar. Kita ni kadang-kadang susah nak sabar ya. Kadang-kadang tak boleh nak sabar, nak cepat je selesai masalah kita. Sedangkan kadang-kadang, tuan-tuan, Allah datangkan kita dengan musibah tu, ada benda yang Allah nak didik, nak tarbiyah diri kita. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, selain daripada sabar, mintalah pertolongan kepada Allah dengan solat. Ada masalah apa pun, tuan-tuan, ambil wudu, bentang sejadah, sembahyang, minta pada Allah, solat 2 rakaat. Dan inilah yang disebut oleh para ulama solat hajat. Ista'inu, kita solat hajat ni minta, nak apa? Nak minta tolong pada Allah ya. Allah suruh kita dengan cara apa? Sabar satu, yang kedua dengan kita solat. Yang kita buat solat hajat ni lah, tuan-tuan, tujuannya untuk apa? Ista'inu, nak minta tolong pada Allah. Dalam sujud kita minta pada Allah, ya Allah,
ringankanlah beban aku ya Allah, selesaikanlah masalah aku, selesaikanlah hutang aku, berilah kesihatan kepada aku. Macam-macam kita minta untuk diri kita, untuk sahabat kita, ahli keluarga kita. Innallaha ma'as sabirin, kerana Allah kata sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Ai annallaha jalla jalaluhu la yukallif illa al-mu'min alladhi yadkhulu fi aqdin imaniyin ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentaklifkan. Allah ni dia tak suruh, melainkan orang-orang beriman yang sanggup untuk masuk dalam ikatan keimanan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni tuan-tuan yang sungguh-sungguh nak taat kepada Allah, yang sungguh-sungguh nak buat apa yang Allah suruh, yang sungguh-sungguh nak tinggal apa yang Allah larang. Kita ni tuan-tuan orang yang memang nak ikat perjanjian dengan Allah. Ya Allah, aku nak taat pada Engkau, aku nak buat apa yang Engkau suruh, aku nak tinggal apa yang Engkau larang. Maka inilah ciri sifat orang yang beriman. Wa sayyidil mursalin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam عندما نضعه في معيار العبادية يكون القمة فهو صلى الله عليه وسلم الذي حقق العبادية المرادة لله من خلق الله كما يحبها الله. Dan kata Imam Asy'arawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni kalau nak tengok manusia yang paling hebat dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nak tunjuk contoh macam mana manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan lihatlah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu dalam Quran Allah bagi tahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian wahai orang-orang beriman, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh teladan yang baik. Jadi nak tengok macam mana manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Imam Asy'arawi, Nabi ni indama nada'ahu fi mi'yaril ibadiyah, kalau kita letakkan Nabi pada mi'yar, indikator ataupun neraca pengabdian, kita tengok macam mana ibadah Nabi, kita tengok macam mana pengabdian Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu al-qimmah. Nabi inilah tuan-tuan manusia yang paling kemuncak dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang lain tuan-tuan yang lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling hebat dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana kata Imam Asy'arawi, fahuwa sallallahu alaihi wasallam alladhi haqqaqal ibadiyah al-muradah lillah. Nabi ni adalah manusia yang menepati pengabdian sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang ibadah dan pengabdiannya adalah sebagaimana yang Allah nak, ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kita ni kena tengok macam mana ibadah Nabi, kena tengok macam mana pengabdian Nabi, kena tengok macam mana akhlak Nabi.
Ya, nak tengok macam mana tuan-tuan? Sebab tu kena baca sirah Nabawiyah. Tengok baca hadis-hadis Nabi SAW. Kat situ kita akan nampak tuan-tuan. Kalau nak jadi hamba Allah, nak jadi orang yang benar-benar taat kepada Allah, tengok macam mana Nabi SAW. Ya, kama yuhibbah Allah, sebagaimana yang Allah suka. Nabi ni tuan-tuan, pengabdian yang menepati kehendak Allah dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Nabi sampai tahap tuan-tuan Allah jemput naik bertemu dengan Nabi SAW. Ya, ibarat tuan-tuan, kalau seorang rakyat jelata, ya, selalu kita ni dengan raja, kita yang minta nak jumpa dengan raja. Kalau kita ni tuan-tuan nak minta jumpa dengan ketua, dengan pemimpin, itu biasa. Dan orang nak jumpa sultan, orang katalah, ya, nak jumpa dengan menteri besar, itu biasa. Ramai orang nak jumpa dengan ketua-ketua ni. Tapi tuan-tuan, kalau raja yang jemput nak jumpa dengan kita, sama tak tuan-tuan? Kita ni masing-masing duk usaha nak jumpa dengan raja. Ya, jumpa PA dia, tanya boleh tak jumpa. Kan? Kadang-kadang raja terima, kadang-kadang raja tolak. Tapi tiba-tiba ada satu orang ni tuan-tuan, raja panggil dia, jemput dekat istana. Apa? Kita pandang dengan orang ni, ish, siapa orang ni? Sampai raja sendiri nak jemput dia untuk jumpa dengan raja. Bermakna tuan-tuan, ini orang yang sangat disukai oleh raja. Maka begitulah Nabi Muhammad SAW. Allah jemput Nabi SAW untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Idzan falladhi yaqulu ghayatul khalqi kulluhu Muhammadun alaihi salatu wasalam, naqul anna hadha sahihun. Jadi kata Imam Asy-Syarawi, kalaulah ada yang mengatakan matlamat penciptaan makhluk-makhluk di alam ini seluruhnya adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang mengatakan Nur Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam bila dibangkitkan hidup dekat syurga, ya, dia dah nampak dah, ya, Muhammadun Rasulullah. Dia nampak tulisan Muhammad. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Asy-Syarawi, kalaulah ada yang mengatakan seperti itu, naqulu anna hadza sahih. Kata Imam Asy-Syarawi, kami ingin mengatakan benda itu benar, memang betul pun. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, sebab apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqaqal ibadiyatul al-muslah al-matluba minallahi tabaraka wa ta'ala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencapai pengabdian yang paling kemuncak sebagaimana yang diminta, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni dia dah capai dah macam mana pengabdian, macam mana ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada hamba-hambanya. Wallati hiya illatul khalqi, yang mana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, inilah illah, faktor, sebab objektif ataupun matlamat kenapa Allah ciptakan kita. Allah ciptakan kita ni tuan-tuan bukan sebab kita ni nak ada kerja.
Allah ciptakan kita ni bukan sebab supaya kita ada rumah, ada kereta, ada pasangan, ada keluarga, ada anak-anak, ada jawatan. Tak. Itu bukan matlamat sebenar, tuan-tuan. Walaupun itulah yang kebanyakan manusia kejar atas dunia ini. Tetapi tujuan dan matlamat Allah ciptakan manusia untuk manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berjaya hidup atas dunia ni mengabdikan diri kepada Allah, dia telah mencapai matlamat dan tujuan kenapa Allah ciptakan dia. Kita ni kalau taat pada Allah, tuan-tuan, ya, buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang, bermakna kita berjaya capai tujuan kenapa kita hidup. Tapi kalau hidup atas dunia ni, ya, kita derhaka pada Allah, semayang pun tak nak, beribadah pun tak nak, buat benda-benda dosa dan maksiat, kita sebenarnya adalah gagal. Kita orang yang gagal, tuan-tuan. Walaupun ada, ya, kekayaan, walaupun kita ada pangkat, walaupun kita ada kuasa, kita rasa kita ni hebat, orang pandang kita ni hebat, tapi sebenarnya kita ni orang yang gagal. Sebab apa? Kita gagal mencapai matlamat dan tujuan kenapa Allah ciptakan kita. Tapi kalau hidup kat dunia ni kuasa tak ada, harta kita pun biasa, pangkat kita pun biasa-biasa je, tuan-tuan, tapi kita adalah orang yang mengabdikan diri kepada Allah, sebenarnya itulah orang yang berjaya. Jangan nilai manusia berjaya ataupun gagal ni, tuan-tuan, tengok berapa banyak duit dia. Jangan kita ukur orang ni, manusia ni berjaya ataupun gagal, kita tengok pangkat dia. Oh, ni bos ni CEO, hebat. Ni ini kuli je, cleaner. Oh, ni gagal. Jangan, tuan-tuan. Kalau seorang cleaner, dia melaksanakan kerja dia dengan jujur dan amanah, dia tak tinggal apa yang Allah perintah, semayang dia jaga, aurat dia jaga, kan? Sebenarnya, tuan-tuan, cleaner ni lagi berjaya. Nak dibanding dengan CEO yang sombong, semayang pun tidak. Tuan, ukuran kejayaan tu pada apa? Sejauh mana seorang itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tengok banyak mana duit dia, bukan tengok macam mana pangkat kedudukan dia. Wa hakadha na'riful maqamat al-'aliyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda khaliqihi. Jadi baik itu kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan yang sangat tinggi yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sisi penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni ada kedudukan yang paling hebat, paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa ta'ala qarrana al-ibadati lahu wahdahu bil isti'anati bihi subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringkan pengabdian kepadanya semata-mata dengan meminta pertolongan kepadanya. Faqala jalla jalaluhu, sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ini, apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Asy'arawi, dalam ayat ni Allah iringkan, Allah sertakan dua perkara. Yang pertama, beribadah kepada Allah, iyyaka na'bud. Ini satu deklarasi, pengakuan kita, ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah. Dan Allah sebut dalam masa yang sama dalam ayat ini al-isti'anatu bihi subhanahu wa ta'ala. Kita ni hanya sembah Allah dan kita hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua benda ni kita sebut dalam ayat yang sama. Ai la na'budu siwaka wa la nasta'inu illa bik. Ayat ni maksud dia, ya Allah, kami takkan sembah melainkan hanya Engkau,
dan kami takkan minta pertolongan melainkan hanya kepada Engkau. Tu pengakuan kita bila kita baca ayat ini, surah Al-Baqarah ini. Baik. Wal isti'anatu billah subhanahu wa ta'ala tukhrijuka an dhillid dunya. Kata Imam Asy'arawi, kita ni bila kita minta pertolongan, bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah ia akan mengeluarkan kita daripada kehinaan dunia. Kita ni kalau hanya minta pada Allah, bergantung kepada Allah, minta tolong kepada Allah, mengharap kepada Allah, tuan-tuan, inilah perkara yang akan mengeluarkan kita daripada kehinaan duniawi. Fa anta hina tasta'inu bi ghairillah. Sebab apa? Imam Asy'arawi dia bagi tahu pada kita, kalau kamu ni bila nak minta pertolongan, kamu minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada masalah, kita ada problem, kita ada musibah, yang kita minta tolong manusia. Siapa boleh tolong aku? Jumpa orang tu, jumpa orang ni. Maka kalau yang kita minta tu selain Allah, fa innaka tasta'inu bi basharin, maka yang kamu minta pertolongan pada waktu itu adalah kamu minta tolong kepada manusia. Mahma balagha nufudahu, manusia yang kita minta tolong ni, kita jumpa YB ke, kita jumpa siapa, orang politik ke, kita jumpa orang kaya ke, kita jumpa dah siapa-siapa. Oh, ni orang kaya ni, aku tengah tak ada duit, aku nak minta tolong dia. Ni orang ada kuasa ni, aku nak minta tolong dia. Kan? Bila yang kita minta tolong tu pada manusia, mahma balagha nufudahu, macam mana kuasa dia, pengaruh dia pun, kekuatan dia sekalipun, fakulluha fi hududi basyariyati. Manusia ni tuan-tuan, dia boleh tolong, dia boleh bantu kita, kita boleh harapkan dia. Tapi kena ingat, manusia ni dia hanya boleh tolong kita pada had kemampuan manusiawi dia. Kita perlukan duit, kita tengok cari orang kaya, cari korporat, kan, korporat kapret, kan, minta derma, minta. Orang tu boleh bagi duit tak? Boleh. Tapi takat mana perkara berkaitan duit lah. Adakah masalah kita ni tuan-tuan hanya sekadar duit semata-mata? Tak. Manusia ni boleh tolong, tapi hanya setakat kemampuan manusiawi semata-mata. Wali annana na'ishu fi alamin aghyarin. Tapi kata Imam Asy'arawi, dia ingatkan kita ni atas dunia ni, kita sedang hidup dalam satu alam yang disebut sebagai alamun aghyar. Kita sedang hidup di satu alam yang disebut alam tipu daya. Kita ni selalu tertipu, kita ni selalu terpedaya. Terpedaya macam mana? Kita nak minta tolong, kita jumpa dengan orang kaya. Kita ni kan, nak mudah faham macam ni lah tuan-tuan. Kita dekat tempat kerja, kadang-kadang kita akan nampak ada orang ni, dia bergantung kepada orang yang dia rasa boleh bergantung. Dia nak naik pangkat dengan bos ni tuan-tuan, dia punya mengampu. Apa bos cakap, angguk je. Apa bos suruh, buat je. Sebab apa? Dia yakin bos ni nanti akan bila appraisal, bila nak bagi markah, nanti bos akan bagi markah. Dia buat apa juga yang disuruh oleh bos, walaupun kadang-kadang sampai menyakitkan hati orang lain, mengampu orang lain, memijak orang lain. Ada tak orang macam ni? Ada. Mana bos pergi dia akan ikut. Sebab apa? Harapnya bos akan pilih dia naik pangkat, dia akan jadi orang kuat bos. Ada tak? Ada. Dia mengampu, dia berharap pada manusia.
Tetapi tuan-tuan, kata Imam Asy'arawi, kita kat dunia ni tuan-tuan, kita sedang hidup dalam satu alam yang penuh dengan tipu daya. Manusia yang kita rasa dia ni ada power, manusia yang hari ini dia ada kuasa, manusia yang hari ini dia ada harta. Fa innal qawiyya yumkinu an yusbiha dha'ifan. Yang dulu jadi bos, adakah selama-lama dia akan jadi bos? Saya dulu ada seorang kawan, dengan bos ni tuan-tuan bukan main. Orang Jawa kata dibuntoti lah. Dekat pejabat dia ikut. Kalau bos tu pergi program ni, sampai kan hari cuti pun kenduri ada program, dengan bos juga kan. Tapi akhirnya tuan-tuan, bos tu dah tak ada dah. Bila kita bergantung pada manusia, adakah manusia ni akan kekal? Tak tuan-tuan, manusia ni akan bertukar. Yang dulu mungkin ada kuasa, akhirnya akan jatuh. Yang dulu ada kekuatan, mungkin akan lemah. Yang dulu ada kekayaan, kehebatan, mungkin akan hilang. Maka tuan-tuan, inilah masalah kalau kita bergantung pada manusia. Manusia boleh tolong, tapi takat mana dia boleh tolong? Wa sahibun nufuz, orang yang ada pengaruh, ada kuasa, yumkin ayyusbiha fi lahzatin wahidah taridan syaridan la nufuda lahu. Orang yang ada kuasa mungkin boleh menjadi dalam sekelip mata syaridan taridan, jadi pengemis. Dulu bukan main hebat, akhirnya sekarang jadi pengemis. Boleh berubah sekelip mata tuan-tuan. La nufuda lahu, dan tak ada kuasa dah. Bila kita yang dulu bergantung pada orang-orang macam ni, akhirnya jadi apa tuan-tuan? Tak ke mana kita. Walau lam yahduth hadha, kalau semua tu tak berlaku pun, yang orang kaya, yang orang ni bergantung, masih kaya lagi. Orang yang ada pengaruh, ada kuasa, orang ni manusia bergantung, masih berkuasa, masih berpengaruh lagi. Tapi kalau tak hilang pun, faqad yamut, manusia ni akhirnya akan mati. Semua manusia, bos-bos akan mati, yang ada kuasa akan mati, yang kaya pun akan mati. Dzalikal ladzi tasta'inu bihi fala tajidu ahadan ya'inu. Kalau saat itu kita ni bergantung kepada orang-orang macam ni, bila mati, siapa lagi nak harap tuan-tuan? Kuasa dia ada, kekayaan dia ada, tapi akhirnya dia mati. Waktu tu kita ni yang nak bergantung pada manusia, nak harap siapa? Mati dah orang tu. Yang dulu duk kita ikut dia, yang bontoti tu, mati dah dia tuan-tuan. Wa yuridullahu tabaraka wa ta'ala an yuharrirul mu'min min dhillid dunya. Maka Allah nak ingatkan pada orang beriman, jangan kita ni terhina dengan kehinaan duniawi. Bergantung pada manusia, ikut je manusia ni, walaupun dia jahat, walaupun dia derhaka pada Allah, tapi sebab kita nak mengharap pada dia, ikut je. Maka tuan-tuan, nanti bila hilang kuasa dia, bila dah mati dia, kita akan dipandang hina. Yang dulu bukan main lagi bila ada bos kan, sombong dengan staf lain kan. Bila bos tu dah tak ada, siapa yang hina tuan-tuan? Mana orang yang kau dulu sombong sangat, akhirnya dia yang dihina tuan-tuan. Sebab apa? Bergantung pada manusia. Fayatrubu minhu ayyasta'ina bil hayy alladhi la yamut. Maka Allah nak orang beriman ni bergantung dan minta pertolongan kepada yang maha hidup dan tidak akan mati, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil qawiyyi alladhi la yad'af, dengan yang maha kuat, maha gagah, yang tidak akan lemah. Wa bil qahiri alladhi la yakhruju an amrihi ahad, dan dengan yang maha perkasa, yang tak ada siapa pun yang terkeluar daripada urusan dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta billah subhanahu wa ta'ala kana Allah jalla jalaluhu bijanibik. Bila yang kita ni letak penggantungan, yang kita minta pertolongan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ni tuan-tuan, dia sentiasa bersama-sama dengan kita.
mintalah tuan-tuan. Solatlah, ya, buat solat hajat, minta merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wahdahu alladhi yastati'u an yahulu dha'faka ila quwwatin wa dhullika ila izzin. Allah sahajalah yang mampu untuk mengubah kelemahan kamu kepada kekuatan dan kehinaan kamu kepada kemuliaan. Wal mu'min daiman wajhu qawiyyun akbar. Sikit lagi tuan-tuan. Lepas ni kita nak khatam, ya, ayat keempat dan kelima. Kita nak masuk ayat yang keenam dan ketujuh. Ya, baik. Dan orang beriman akan sentiasa berhadapan dengan qawiyyun akbar, yang lebih kuat, yang lebih hebat. Kita berhadapan dengan musuh-musuh, kita berhadapan dengan kuasa-kuasa besar. Zalika annal ladzina yuharibuna manhajallah yakunu minal aqwiya dzawin nufus alladzina yuhibbuna ay yasta'badu ghairahum. Kerana mereka-mereka yang memerangi agama Allah adalah dari kalangan al-aqwiya, orang-orang yang ada kekuatan. Dzawin nufus, ada pengaruh, ya, yang suka untuk memperhambakan orang lain. Ya, ni Amerika duk gasak ni sekarang, semua negara-negara nak kenakan tarif tax yang berlipat kali ganda. Kan semua negara dia nak perang. Dan ni Donald Trump naik dia kata apa? Nak jadikan Gaza sebagai bumi yang bebas, dia nak kuasai. Ya, sedangkan yang berada di Gaza ni tuan-tuan, apalah sangat kekuatan mereka. Siapa yang boleh minta pertolongan, penggantungan orang-orang Gaza, pejuang-pejuang di Gaza ni tuan-tuan? Nak bergantung pada siapa lagi? Bergantung pada negara Arab. Negara Arab pun tuan-tuan tunduk dengan US. Maka tak ada jalan lain tuan-tuan melainkan mereka kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'min sayadkhulu ma'ahum fi sira. Orang beriman ni pasti akan, ya, masuk dalam permusuhan. Ada orang yang akan tak puas hati bermusuh dengan orang beriman. Walidzalik, oleh sebab itu, fa innal haqqa yahuddu ibadahul mu'minin bi anna ma'ahum fi sira bainal haqqi wal batil. Baik itu Allah bagi tahu orang beriman ni, ya, mereka akan sentiasa bertembung antara kebenaran dan juga kebatilan. Ada je yang tak suka dengan orang beriman. Wa qauluhu ta'ala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyaka nasta'in, sebagaimana iyyaka na'bud. Allah sebut dalam ayat ini sebagaimana Allah nak kita ni hanya sembah dia, Allah juga nak kita hanya minta pada dia. Ya, ai nasta'inu bika wahdak, kami hanya minta kepada engkau semata-mata, ya Allah. Wahia dusturul harakah fil hayah, ini jadi suatu dasar kehidupan kita. Nak minta apa-apa tuan-tuan, minta pada Allah, bukan minta pada manusia. Ya, lianna isti'anun maknaha talabul ma'unah. Ya, yang kita sebut nasta'in, apa makna dia? Al-isti'anah, kata Imam Asy-Sya'rawi, maknaha talabul ma'unah, minta tolong. Ya, ai annal insan instanfadda asbabahu walakinnaha khadalathu. Ya, kadang-kadang manusia ni dia minta tolong pada orang, tapi kadang-kadang, ya, manusia dia akan kecewakan. Belum tentu lagi manusia dapat tunaikan. Hina idin la budda ay yatadhakkar anna lahu rabban la ya'bud siwahu. Tapi kena ingat, kita ni kadang-kadang harap dengan manusia, manusia tak dapat tolong. Bergantung pada manusia, kadang-kadang manusia kecewakan kita. Maka Allah nak ingatkan kita, ya, annalahu rabban, kita ni ada Tuhan, ya, la ya'budu siwah,
yang kita ni tak sembah melainkan dia, lan yatakhalla anhu, yang dia ni takkan biarkan kita, bal yasta'inu bihi, dia akan tolong kita. Yang ni kita kena yakin. Ya, wa hina tatakhallal asbab fahunaka rabbul asbab wa huwa mawjudun daiman. Bila kita ni dah tak boleh nak buat apa-apa, masalah kita rasa dah buntu dah, tak boleh nak cari jalan, rasa macam susah berhadapan dengan masalah tu, tak boleh, tak tahu nak buat apa, maka ingatlah tuan-tuan, di sana ada Rabbul Asbab, Tuhan yang boleh. Kadang-kadang benda yang kita rasa mustahil pun Allah boleh bagi jalan penyelesaian. Dia je yang boleh buat, tuan-tuan. Manusia kita tak boleh nak harap. Manusia dia ada batas kemampuan untuk tolong kita. Allah ni sentiasa ada. Maka mintalah kepada Allah. La yaghfal an syai'in wa la tafutuhu amasatun fil kaun. Dia ni tak pernah lalai, dan dia ni tak pernah tak pernah, maknanya apa, la tafutuhu, dia tak pernah kalau kita nak berbisik kepada dia, nak mengadu pada dia, minta ya Allah, tuan-tuan, dia tak pernah abaikan. Dia dengar rintihan kita, dia dengar bisikan-bisikan kita. Walizalik, oleh itu kata Imam Asy'arawi, fa innal mu'min, orang beriman ni, yattajih daiman ila sama, sentiasa akan menghadap ke langit. Maknanya apa? Angkat tangan minta pada Allah. Dulu kita duk berdoa setahun lebih dah, 2 tahun kan, ya Allah bantulah Gaza, bantulah Palestin. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah dengar doa kita. Sekarang ni tuan-tuan, Israel sedang terbakar. Sampai sekarang masih lagi belum berjaya memadamkan api. Barangkali tuan-tuan, ini adalah hasil doa kita yang tak boleh nak buat apa. Nak harap negara Arab tak dibantu, tuan-tuan. Akhirnya Allah turunkan bantuan. Allah datangkan tenteranya dalam bentuk api. Datang pula ribut pasir. Semua tuan-tuan ini berkat doa permintaan kita, dan mungkin permintaan rakyat Gaza pastinya. Maka tuan-tuan, Allah dengar rintihan kita, doa kita. Teruskan berdoa. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakunu ma'ah, Allah sentiasa bersama-sama dengan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sekadar ini yang dapat disampaikan. Alhamdulillah selesai tafsir bagi ayat yang keempat dan kelima. Iyyaka maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selepas ini kita akan masuk ayat yang keenam dan yang terakhir, yang ketujuh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.